Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus Minggu Depan di mana seperti biasa kita memberikan sedikit ramalan dan preview pra-tonton berkenaan dengan berita-berita yang kita jangka akan dominasi tajuk akhbar dan juga laporan di televisyen dan media sosial sepanjang minggu depan. Apa fokus minggu depan? Dan mungkin seperti ramai yang anda jangka, berita yang kita jangka akan dominasi masih lagi adalah kenaikan harga barang, khususnya ayam, dan yang terbaru adalah minyak. Pelbagai perdebatan dan kontroversi baru-baru ini berkenaan dengan kenaikan harga minyak dan juga bekalan harga minyak. Kerajaan sebelum ini memberikan jaminan bahawa bekalan minyak masak mencukupi, termasuk dan terutamanya bekalan minyak masak yang disubsidi RM2.50 sepaket. Tapi tinjauan Esra Awani dan kami lakukan tinjauan hampir setiap hari di hampir semua negeri dalam masa beberapa hari ini menunjukkan satu realiti yang berbeza. Semalam kami meninjau di beberapa negeri dan kira-kira jawapannya adalah sama, baik di Kelantan maupun di Sarawak maupun di Melaka, bekalan minyak masak tidak mencukupi. Apa yang kita boleh jangka sepanjang minggu depan berkenaan dengan bekalan dan juga sudah tentu harga. Sebelum itu kita imbas kembali. Ini antara dapatan suara, pungutan suara kami di seluruh negara, 3 negeri berkenaan dengan situasi bekalan minyak masak di negeri mereka masing-masing. Negeri orang yang ditemu bual semalam. Kita saksikan dahulu. Permintaan banyak sangat. Orang semua nak beli banyak. Semua panic buying lah. Banyaknya macam tu. Minyak paket datang tak macam dulu tapi terhad. Dia kontrol. Dulu kita boleh dapat 200-300 peti satu minggu. Sekarang dapat dalam 100 peti saja. Kita kena jual untuk kita pun kena hadkan jualan tu untuk satu minggu. Pasal kalau tak ada kan sampai kena tunggu satu minggu baru dapat stok baru. So memang susah sikit lah. Dan botol sekarang harga naik, belum sampai harga baru lagi lah, stok kita belum sampai baru tahu macam mana. Sekarang ni masalahnya minyak. Semua barang-barang tu harga naik sebelaka tapi minyak payah. Minyak payahnya sebab apa? Payah. Minggu 2 kotak boleh. Nak berkar atas pasar pun tak cukup. Kau pisang, kedai makan ke apa tak cukup. Kalau barang mahal, barang mudah tak apa. Ni mahal tak ada barang. Itu masalahnya. Siapa semua kita mari beli barang apa. Harga tinggi boleh pun. Harga boleh kat RM50 sekotak. Pas jual RM3, RM51. Pas supik kita apa lagi? Macam mana? Minyak mudah seberai tu. Berai tu banyak mana pun boleh. Harga tinggi tak apa. Saya dah dalam botol. Botol 5 kilo saya dah banyak ni. 5 kilo kecil ya. Jadi macam susah sih guna dapatkan minyak paket ni. Memang susah. Memang susah. Dalam supermarketnya limit 2 bungkus ataupun 3 bungkus. Ia pun limitnya saya dapat banyak. Pasal beli yang botol? Kadang-kadang beli paket juga, kadang-kadang botol. Depend lah. Depend keadaan juga. Baik, semalam 3 negeri, Kelantan, Melaka dan juga Sarawak. Dan kami akan terus mengumpul suara dari serata Malaysia untuk melihat keadaan tempatan di kawasan masing-masing. Persoalannya bukan saja harga, tapi adakah bekalan minyak masak mencukupi seperti yang dijamin dan dijanjikan? Hari ini kami meneruskan tinjauan kerana kami tidak mahu pukul rata mungkin situasi di beberapa negeri atau di beberapa bandar untuk menggambarkan situasi di seluruh Malaysia. Hari ini kita fokus kepada Lembah Kelang di Kuala Lumpur. Wartawan Esra Awani Ridaudin Daud baru selesai membuat tinjauan di beberapa kedai di sekitar ibu negara sebentar tadi untuk melihat harga minyak masak nombor 1 dan nombor 2 ada atau tidak pun minyak masak bekalannya mencukupi ataupun tidak. Ridaudin, dapatan tinjauan? Baik, terima kasih Luqman. Betul Luqman, kalau kita dengar tadi bagaimana di Kelantan, Melaka dan sebagainya, memang masalah itu bekalannya tidak mencukupi. Sama juga sebenarnya di Kuala Lumpur di Luqman, di mana apabila saya melihat beberapa kedai runcit sebentar tadi, memang bekalan sebenarnya agak terhad. Kalau ada pun mungkin hanya boleh beli 1 atau 2 pack. Namun kebanyakannya boleh dikatakan tiada minyak masak paket. Minyak masak botol tiada masalah, saya lihat memang banyak, di pasar raya pun ada banyak. Namun masalahnya adalah minyak bersubsidi, iaitu minyak masak paket 1 kilogram, di mana memang agak sukar untuk mendapatkan. Mungkinnya pada hari ini adalah hari Ahad, mungkin lebih sukar. Mungkin pada Isnin atau Jumaat mungkin ada stok-stok berkenaan. Namun apabila tiba pada hujung minggu mungkin agak sukar. Itu mungkin apa yang diberitahu kepada saya sebentar tadi. Namun boleh dikatakan beberapa kedai, tidak kurang 5 buah kedai yang saya pergi, boleh dikatakan stok memang agak terhad, tidak pun mencukupi. Jadi ia sebenarnya menimbulkan satu persoalan Luqman sebenarnya. Kalau kita lihat, saya bawa keluar phone sedikit. Kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita Google sahaja 60,000 metrik tan minyak
masak, kalau kita Google sahaja, sebenarnya banyak berita berkenaan dengan 60,000 tan itu. Pertamanya ada yang sejak dari 13 April pun sebenarnya. Jadi bayangkan Lokman, sebenarnya 60,000 metrik tan itu sebenarnya bukanlah baru diumumkan ataupun baru dilaksanakan baru-baru ini. Sebenarnya ia sudah pun dilaksanakan sejak Januari tahun lepas lagi. Sebenarnya ada juga berita daripada Januari tahun lepas bagaimana kerajaan menyediakan kuota 60,000 metrik tan. 60,000 metrik tan itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan kilogram, ia adalah 60 juta kilogram sebenarnya. Kalau kita bahagikan pula, saya bahagikan sedikit menggunakan aplikasi di kalkulator, kalau dibahagikan sebulan 30 hari, bermakna 2 juta paket minyak masak disediakan pada setiap hari. Jadi bayangkan dengan 34 juta rakyat Malaysia, sudah pasti bukan 34 juta tu akan beli pada hari yang sama. Kerana minyak masak biasanya kita akan pakai, mungkin satu paket tu mungkin boleh tahan 2 ke 3 hari, malah kalau kurang masak mungkin boleh tahan ke seminggu. Jadi 2 juta itu sebenarnya disediakan pada setiap hari. Namun persoalannya dan masalahnya sehingga dengan jumlah sebanyak itu juga sebenarnya masih lagi berlaku kekurangan yang agak ketara di dalam pasaran. Sebenarnya Lokman, isu ini bukanlah baru-baru ini, baru tahun ini berlaku, baru selepas COVID-19 berlaku. Sebenarnya isu kekurangan minyak masak ni, terutamanya jenis paket, dah disuarakan sejak bertahun-tahun pun sebenarnya. Itulah disebabkan kalau kita lihat, kita kaji balik semula bagaimana keadaan stok minyak masak ni sebenarnya daripada 5 tahun atau 6 tahun lepas pun sebenarnya ada banyak berita menceritakan bagaimana bekalan minyak masak paket tidak mencukupi di pasaran. Jadi sebenarnya bukanlah isu baru, walaupun kerajaan memperuntukkan, kalau ikutkan kata Perdana Menteri, kerajaan memperuntukkan 60,000 metrik tan, sedangkan penggunaan di Malaysia, rakyat Malaysia menggunakan 55,000 tan dan ada lebihan 5,000 tan. Jadi persoalannya bukan saja dibangkit oleh saya, tapi dibangkit oleh jutaan rakyat Malaysia sebenarnya. Di mana 60,000 metrik tan minyak masak itu? Adakah benar-benar dibawa kepada pasaran ataupun ia adalah sekadar angka untuk menyedapkan hati rakyat yang sekarang ini memang sudah gundah gulana memikirkan dengan harga barang naik lagi, dengan tiada subsidi untuk minyak botol. Kalau minyak botol dulu kita boleh dapat dengan harga belas-belas ringgit, sekarang sudah pun ada yang mencecah RM40. Jadi itulah sebenarnya persoalan-persoalan yang timbul. Di mana sebenarnya minyak-minyak ini sebenarnya, Lokman? Ya, 60,000 tan metrik sebulan, iaitu 60 juta minyak masak paket 1 kg bersubsidi atau 2 kg sebulan untuk 30 juta orang rakyat Malaysia. Ridauddin membangkitkan soalan di mana 60,000 tan metrik ini dan apa yang jadi dengannya, dan juga ini juga bukan satu isu yang baru. Sudah beberapa bulan kita berdepan dengannya, dan saya ingin juga kongsikan kepada penonton di luar sana apa yang saya lihat di iPad Astro Awani ini. Ini adalah salah satu artikel kami berkenaan dengan isu ini di astroawani.com. Jaminan terbaru daripada KPDN HCP adalah bekalan minyak masak paket akan pulih dalam masa terdekat. Paket ini sudah tentu adalah 1 kg yang disubsidi RM2.50, dan sedikit saya mau kongsikan kandungannya di sini yang mengatakan ada quote daripada penguatkuasa KPDN HCP Azman Adam berkenaan dengan 60,000 tan metrik ini. Kebiasaannya katanya pada satu atau 2 hari bulan baru minyak masak ini dibungkus dalam paket sebelum ia diagihkan untuk dijual kepada pengguna. Dan katanya antara lain ini adalah proses yang perlu dilakukan sekarang, mungkin menyebabkan kekurangan bekalan kerana perlu dipaketkan dahulu dan dibawa dari pembekal kepada pengilang dan juga peruncit dan sebagainya. Berbalik kepada Ridauddin. Ridauddin, sementara dapatan tinjauan kita semalam di Kelantan adalah peruncit. Mereka yang mengusahakan kedai-kedai runcit juga mengadu bahawa mereka sendiri tidak mendapat bekalan yang cukup. Sebelum ini kalau order 100 bungkus, hanya sekarang dapat 20 bungkus sahaja. Justru mereka juga perlu mengehadkan jumlah yang mereka jual kemudian kepada peniaga. Peniaga yang goreng pisang, peniaga yang buat kuih dan sebagainya, mereka juga ada bekalan minyak yang lebih sedikit sebelum ini. Mereka boleh menghasilkan barangan kuih, goreng pisang juga dengan lebih sedikit atau menaikkan harga. Adakah masalah yang sama dirasai juga oleh peniaga di sekitar Kuala Lumpur? Bukan sahaja pengguna, tapi di atas lagi value chain itu, peruncit juga menghadapi masalah untuk dapatkan bekalan minyak yang cukup daripada kilang dan pembekal. Baik, Lokman, itu antara perkara yang mungkin tidak sempat saya ataupun tidak diceritakan kepada saya. Tadi lebih kurang kepada bagaimana keadaan, bagaimanakah jualan itu, adakah banyak stok yang berada di situ. Namun saya tidak sempat bertanya kepada mereka bagaimanakah bekalan dan sebagainya. Dari segi peniaga sebenarnya, mereka mengatakan kadang-kadang ada mengalami kesukaran untuk mendapatkan bekalan minyak masak. Namun kebanyakannya sudah pun kenal dengan peruncit-peruncit di kawasan mereka. Jadi kadang-kadang mereka boleh membelinya dengan mudah sebenarnya. Jadi itu mungkin tidak begitu masalah. Mungkin di negeri-negeri
negara lain mungkin ada masalah sebegitu. Namun sebenarnya isu ini saya pasti mungkin kedai-kedai yang saya pergi tadi mungkin tidak begitu berdepan masalah ini. Namun sebenarnya saya pasti sebenarnya banyak lagi kedai-kedai lain sebenarnya menghadapi masalah sama, di mana peruncit sebenarnya menghadapi masalah apabila bekalan diberikan kepada mereka tidak cukup. Namun dalam masa sama mereka perlu menyediakan minyak masak sebaik mungkin kepada pelanggan. Jadi mereka terpaksa menghadkan jumlah kepada setiap pelanggan. Jadi itu yang berlaku sebenarnya. Jadi sebenarnya persoalan juga timbul. Ada juga yang bertanya kepada saya sebentar tadi, di mana sebenarnya seperti yang saya ucapkan sebentar tadi, di mana sebenarnya minyak masak ini sebenarnya. Kalau dikatakan kabinet HDP mengatakan bahawa mungkin pada 1 atau 2 hari bulan mungkin belum masuk kerana perlu ada pembungkusan dan sebagainya. Jadi, tapi kita tahu sebenarnya 60,000 metrik tan ini diberikan pada setiap bulan. Tidak adakah stok pengimbal ataupun stok berlebihan yang mungkin boleh disediakan untuk menampung sekurang-kurangnya untuk 1 atau 2 hari saja lagi bagi memastikan bekalan itu tidak terputus ataupun tidak mencukupi. Jadi itulah sebenarnya persoalan yang perlu dibangkitkan kepada kerajaan, kerana kami rakyat dan juga kita hanya boleh menyampaikan persoalan-persoalan ini, namun sudah pasti dasar polisi dan penyelesaiannya ada di peringkat atasan, kerana itulah yang apa yang dibangkitkan sebenarnya. Apa saja yang dibangkitkan pasti kita mengharapkan penyelesaian daripada peringkat atasan. Bagaimana keadaan di mana stok tidak mencukupi, pemborong memberi dengan terhad dan sebagainya, kemudian peruncit terhadkan pula kepada peniaga, itu sebenarnya bukanlah isu baru, sudah pun berlarutan saya fikir bertahun-tahun. Jadi sudah pasti sudah ada pun penyelesaian. Saya rasa sudah ada pun penyelesaian, cuma mungkin belum dibuat secara tuntas lagi, Lokman. Jika saya peniaga yang meniaga goreng pisang sebagainya, saya memerlukan sebagai contoh 5 botol minyak masak sehari dan saya hanya dapat 2 botol, bermakna saya akan dapat menjual lebih sedikit goreng pisang pada hari itu, justru memberi kesan pada pendapatan saya juga kurang, atau saya mungkin terpaksa perlu meningkatkan harga goreng pisang untuk balik modal dan merekodkan mungkin pendapatan dan untung yang sama, dan kemudian beban itu pergi pula kepada pengguna. Jadi ini adalah satu rantaian yang sangat bahaya. Ridauddin, terima kasih. Kita akan terus memainkan peranan untuk menyuarakan bagi pihak rakyat dan mengumpul suara mereka dan memahami situasi mereka di setiap bandar dan juga negeri. Adakah di kawasan anda ada cukup bekalan minyak masak? Dan sudah tentu yang paling penting, bagaimana kita mengendalikan krisis minyak masak ini? Itu selepas ini kita akan bincang dengan pakar ekonomi. Fokus minggu depan akan kembali selepas ini.